Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains Ikatan Pak Anda. Alright, kita teruskan pembelajaran kita hari ini dalam topik menghargai penciptaan alatan optik yang memanfaatkan manusia. Alright, so sini contoh-contoh alatan optik yang kita akan sentuh pada kali ini. Sebelum tu kita jawab soalan dahulu daripada chapter yang sebelum ni. Soalan nombor 1, mengapakah ikan laga jantan menunjukkan warna yang berkilau? Okey, ni 3 ekor ikan laga. Ikan laga ni dia berwarna-warni. Okey, sebab apa badannya berwarna-warni? Alright. So, pilihan jawapannya A untuk penyamaran, B untuk menarik pasangan sebagai tanda amaran ataupun sebagai perlindungan. So, jawapannya ialah untuk menarik pasangan. Okey, untuk menarik pasangan ikan betina. Okey, nombor 2, apakah 4 warna yang digunakan untuk menghasilkan percetakan berwarna? Kalau kita beli printer, mesti sekali dengan dakwat. Okay? So, dalam dakwat tu, color apa yang ada? Warna apa yang ada? Okay? Seperti yang kita belajar sebelum ni, warna yang diperlukan untuk mencetak kertas berwarna ataupun gambar yang berwarna ialah warna sekunder dan warna hitam. Okay, warna sekunder ialah sian, magenta, kuning. Campur dengan hitam. Apa tujuan warna hitam? Hitam ni untuk menajamkan lagi gambar tu, bagi clear. Alright. So, soalan nombor 3. Antara berikut yang manakah kegunaan warna? Okay, ada pilihan jawapan. 1 Roman, wire dalam palam 3 pin. Ataupun yang kita biasa panggil palam 3 pin ni 3 pin plug lah. Okay. Kod untuk perintang. Ataupun lampu isyarat. Okay, so jawapannya ialah semua sekali. Okay. Okay, semua sekali penting. Wire dalam palam 3 pin ni kita kena tahu. Wire hidup color apa, wire neutral color apa, okay, wire bumi color apa. Penting untuk keselamatan kita. Yang kedua, untuk perintang pun penting juga. Sebab apa? Kita nak tahu nilai perintang tu. Okay, berapa. Sebab perintang ni, dia dapat nilai daripada kod warna dia. Okay. Yang ketiga, lampu isyarat sangat penting. Warna merah berhenti, hijau jalan, kuning sedia untuk berhenti. Alright. Kita pergi kepada topik yang kita nak masuk hari ini. Kenapa perlu alatan optik? Okey, yang pertama, melihat dunia sekeliling dengan lebih terperinci. Sebab mata kita ada limit, ada had. Kita tak boleh tengok benda yang jauh ataupun benda yang terlampau kecil ataupun seni. Melihat objek yang sangat jauh seperti bintang dan angkasa lepas. Okey, kita tak dapat tengok dunia luar. Sebab itulah kita perlu alatan optik. Okey, membantu manusia mengatasi masalah kecacatan penglihatan. Contohnya rabun warna, rabun dekat, rabun jauh. Semuanya dibantu oleh alatan optik. Melihat objek yang sangat kecil, seni. Okay, seperti mikroorganisma. Okay, kita guna alatan optik juga nak tengok. Sebab penglihatan kita ni sangat-sangat terhad. Apa yang kita nampak depan mata sahaja. Okay, so kita masuk kepada, kita pergi semua sekali alatan optik. Yang terpilih lah, saya tak explain semua. Tapi saya nak explain sikit lah sejarah dia macam mana dia mula diperkenalkan. Dekat sini kita ada kaunter pembesar, cermin mata, ada binokular, kamera, mikroskop, periskop. Okey, ada projektor, epileskop, ni teleskop. Okey, kita pergi kepada yang pertama, kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum ni ialah kamera yang paling ringkas yang dihasilkan oleh manusia. Okey, dia ni merupakan nenek moyang kepada kamera-kamera yang ada zaman sekarang. Okey, kamera yang diciptanya itu, siapa yang cipta? Okey, ini ialah tokoh yang cipta kamera lubang jarum, Ibnu Al-Haytham, yang pada abad ke-10. Okey, ni contoh kamera lubang jarum. Bukan dia buat lah, dia buat lagi kuno, tak ada gambar pun. Okey, gambar dia pun lukisan je. Okey, kamera yang diciptanya itu menggunakan teknik yang beliau temui ketika membuat kajian, menggunakan cahaya yang dipancarkan melalui lubang pada tingkapnya dan membuat kesimpulan bahawa sinar cahaya akan menjadi semakin tajam jika lubang itu semakin kecil. Okey, di rumah dia ada tingkap, cahaya masuk dari tingkap. So, daripada situ dia tengok semakin kecil lubang tu, semakin jelas image yang kelihatan daripada cahaya tadi tu. Okey, beliau juga membuktikan bahawa sinar cahaya bukan meninggalkan mata, bukan keluar daripada mata macam Superman, tetapi masuk ke dalam mata. Okey, cahaya masuk ke dalam mata. Sebab itulah kita boleh tengok. Okey, Ibnu Al-Haytham yang membuktikan teori ini. Alright. So, kita tengok macam mana dia buat kamera lubang jarum. Ni lakaran ilustrasi daripada pelukis. Katakan ni Ibnu Al-Haytham. Ni rumah dia, ni tingkap lubang kecil. Okay, bila cahaya masuk melalui lubang ni, dia akan menghasilkan image yang
tajam. Okey, image. Okey, dia dalam keadaan terbalik. Okey, cahaya daripada luar. Okey, cahaya semula jadi. Okey, so ni ialah sejarah sedikit kelahiran kamera yang sampailah hari ni kita guna. Okey, contoh daripada kamera obscura ni, kamera lubang jarum abad ke-10. Selepas tu kita ada portable obscura, kita boleh bawa kamera lubang jarum tu pergi ke mana-mana, portable. Lepas tu daguerreotype. Okey, lebih dia ubah sikit dia punya dinding tu jadi warna hitam gelap. Kalau type pakai piring, ada piring kat sini. Okey. Selepas tu dry plate collodion, dia pakai plate kering. Selepas tu kamera Brownie ni macam dia boleh bawa ke mana-mana lah. Dia macam portable juga. Selepas tu menggunakan lensa Leica 35mm pada tahun 1925. Mula menggunakan lens Leica. Okey. Selepas tu kamera SLR pada tahun 1933. Okey, selepas tu kamera instant pada tahun 1948. Tengok kat sini dia nak fokus jarak jauh dan dekat tu, dia dah adjust dekat sini. Kamera analog pada tahun 1981. Kamera digital, okey, ibu kepada kamera digital pada tahun 1988. Selepas tu wujudnya kamera yang 1.75 megapiksel pada tahun 1995. Seterusnya Nikon memperkenalkan kamera D1 2.74 megapiksel pada tahun 99 dan banyak lagi sampailah latest, okey, terkini kamera Nikon Coolpix P1000 ni pada tahun ini, okey, pada tahun 2018 dia boleh capai 125 kali pembesaran. Okey, daripada kamera awalnya teleskop pun tak sampai, zaman-zaman dulu baru 4 kali 5 kali pembesaran. Tapi kamera ni boleh capai 125 kali pembesaran. Dah mencapai tahap teleskop zaman-zaman dulu dah. So kamera ni kalau kita guna, kita boleh fokus kepada kawah-kawah di bulan. Okey, nanti kita tengok contoh macam mana hebatnya kamera sekarang ni. Okey, tengok. Okey, kalau yang ni dia boleh zoom 125 kali. Katakan kita berada di atas bukit, kita zoom di kawasan bandar, kita nampak orang. Okey, contohnya bulan, kita nampak kawah-kawah bulan. Okey, boleh nampak juga transformer, alien apa semua kalau ada. Okey, kalau ada. Okey, kalau yang ni tengok, dia boleh daripada ground, dia fokus kepada menara di hujung ni, nampak tingkap sekali. Orang pun boleh nampak. Okey, ni semua guna kamera tadi, Coolpix tadi tu. Okey, yang ni sebelum P1000 ada P900, dia kurang sikit. Okey, yang ni yang latest P1000 lagi clear gambar dia. Okey, tu kehebatan alat-alat optik daripada dulu sampailah sekarang. Akan datang kita tak tahu macam mana, lagi hebat. Okey, tu berkenaan dengan kamera. Kita pergi kepada kanta pembesar. Okey, fungsi dia untuk membesarkan imej, mencipta kanta pembesar dan seterusnya mencipta cermin mata. Siapa dia? Abbas Ibnu Firnas. Okey, kalau awak cari tokoh ni, Abbas Ibnu Firnas, dia tak terkenal sangat dalam kanta pembesar. Dia lebih terkenal dari segi pilot yang pertama dalam dunia. Okey, nanti saya cerita. Juga mencipta kaedah menghasilkan cermin daripada pasir. Tokoh ni juga mencipta cermin daripada pasir. Kita tahu kaca tu diperbuat daripada pasir. Okey, merupakan juruterbang pertama di dunia yang mencipta alat penerbangan. Okey, Ibnu Al-Firnas dipasang kepak di sekeliling dia, dia buat satu penerjunan daripada bukit. 100 tahun selepas ini barulah timbulnya saudara Wright bersaudara. Okey, dua orang Wright tu baru ada 100 tahun selepas Abbas Ibnu Firnas. Maknanya dialah pilot yang pertama dalam sejarah dunia. Alright. Okey. Terusnya kita pergi pada cermin mata. Fungsinya untuk melihat objek dengan jelas. Diperkenalkan oleh Ibnu Al-Haytham yang tadi, yang cipta kamera, setelah mencipta kanta. Okey. 100 tahun selepas itu, Roger Bacon telah menulis tentang kanta dan mencadangkan penciptaan cermin mata. Jadi, yang memperkenalkan Al-Haytham, tapi yang mencipta tu ialah Roger Bacon 100 tahun selepas itu. Okey, Roger Bacon macam ni ya. Pembuatan cermin mata terawal dikatakan telah bermula di China. Banyak teori, ada yang kata di China, ada yang kata di Itali. So mana-mana pun orang tak claim. Jadi kita dari segi pembacaan kita sajalah. Okey. Jadi cermin mata yang terawal dia tak ada bingkai. Dia cuma ada cermin sahaja, diletak atas hidung sahaja. Tu mula-mula sekali lah. Okey. Teleskop, okey, ni alatan yang penting untuk mengkaji. Pada tahun 1450, okey, bersama dengan anaknya siapa? Thomas Digges, okey.
terdapat kekurangan pada ciptaannya. Dia yang mencipta teleskop pada awal dulu, okey. Dia yang mula-mula sekali. Selepas tu pada tahun 1608, Hans Lippershey mencuba untuk mematenkan teleskop, okey. Dia dapat membesarkan objek kepada 3 kali ganda pembesaran, okey. Seterusnya pada tahun 1609, Galileo Galilei, ni tokoh yang kita selalu kenal lah, menambah baik ciptaan teleskop sehingga 20 kali pembesaran. Tadi 3 kali. Galileo Galilei buat 20 kali pembesaran. Okey, dan dia ialah manusia yang pertama melihat gunung dan kawah di bulan. Okey, Galileo Galilei. Okey. Nama teleskop pun diabadikan dengan nama dia. Nama dia teleskop Galileo. Alright. Pada tahun 1668, tak lama, Isaac Newton menghasilkan teleskop yang lebih baik. Ada ciri-ciri penambahan dia. Okey. Selepas tu, sampailah zaman sekarang terciptanya teleskop Hubble. Teleskop Hubble ni kita tak guna dekat dunia, kita guna di atas bumi. Apa tujuan dia? Dihantar keluar atmosfera bumi pada tahun 1990. Ukurannya panjang 13 meter, diameter 4.27 meter dan berat 11 tan, maknanya 11,000 kilogram, bersamaan dengan saiz sebuah bas sekolah. Okey. Memiliki cermin dan kanta berdiameter 2.8 meter dan beratnya 826 kilogram. Berat cermin sahaja. Okey. Berfungsi menangkap gambar dan imej aktiviti di angkasa lepas. Okey, ini ialah ciptaan terulunglah manusia pada zaman sekarang. Okey, dia dapat menangkap gambar-gambar di luar angkasa. Contohnya bubble nebula ni ialah tempat kelahiran bintang-bintang. Okey, ada asap debu kat sana. Ada Horsehead Nebula, galaksi The Rose, ada Carina Nebula. Semua tu ialah gambar-gambar yang diambil oleh teleskop Hubble. Okey, kita pergi kepada mikroskop. Pada tahun 1590, Zacharias Johnson menghasilkan mikroskop optik yang dapat membesarkan objek 150 kali pembesaran. Maknanya dia boleh tengok objek yang kecil sehingga 150 kali pembesaran. Okey, ini ialah contoh mikroskop purba lah. Okey, tengok sini dia menggunakan cahaya lilin sebagai cahaya dia. Sekarang ni dah moden, dia tak guna dah macam ni. Ini ialah asal usul mikroskop. Okey, ini ialah Zacharias Johnson. Pada tahun 1610, Galileo Galilei mencipta mikroskopnya tersendiri. Selepas tu pada tahun 1674, Liu Wenhoek mencipta mikroskop yang dapat membesarkan objek sehingga 200 hingga 300 kali pembesaran. Okay, ini Anthony Van Leeuwenhoek. Okay, seterusnya mikroskop cahaya dicipta dengan pembesaran objek sehingga 1000 kali pembesaran. Ini ialah mula-mula mikroskop cahaya dicipta. Dia dapat membesarkan sehingga 1000 kali. Okay, lepas tu inilah sejarah mikroskop. Pada tahun 1931, Dr. Ernst Ruska, yang daripada Rusia, menghasilkan mikroskop elektron yang dapat membesarkan objek kepada 1 hingga 2 juta kali pembesaran. Jadi mikroskop elektron inilah yang kita guna di universiti untuk kajian-kajian yang terperinci. Di sekolah kita guna mikroskop cahaya sahaja. Okey. So ni ialah Dr. Ernst Ruska, dia dapat anugerah Nobel lah. Okey. Selepas tu kita pergi kepada projektor. Okey, projektor sangat penting zaman sekarang macam saya tengah guna sekarang ni. Ni daripada kesan projektor. Siapa pencipta dia? Jim Dolgoff mencipta projektor LCD pertama di dunia pada tahun 1984 setelah berusaha keras daripada tahun 1968. Dia masuk satu syarikat pada tahun 1968, umur dia lebih kurang 20 lebih lagi. Dia usaha selama beberapa belas tahun, barulah tercipta projektor yang pertama di dunia. Sekarang ni latest lagi power projektor, okey. Inilah sejarah dia. Okey, so kita pergi kepada latihan pengukuhan. Soalan nombor 1, antara pasangan berikut yang manakah tidak benar? Ni ialah latah optik. So kegunaannya yang mana yang salah? Okey, bidang kula ke, mikroskop, periskop, kanta sentuh. Okey. So cuba jawab. Nombor 2, rajah menunjukkan salah satu alat optik terawal. Okay, ini alat optik yang saya baru terang tadi. So antara berikut, apakah sumbangan alat tersebut dalam bidang perubatan? Okay, kita kena tahu sumbangan dalam perubatan apa dia. Alright. Soalan yang ketiga, rajah berikut menunjukkan satu imej yang dihasilkan daripada satu alatan. Okay, alatan optik lah. Siapakah yang menyumbang kepada penciptaan alat tersebut? Dia tunjuk gambar satu. Okay. Dia tak tanya alat tu alat apa. Dia tanya siapa yang mencipta alat tersebut. Ni contoh soalan kebat lah. Okay, so ada beberapa pilihan jawapan. Ingat balik. Okay. Kita teruskan next. Kita akan masuk bab 8. Tadi habis bab 7. Bab 8, bahan kimia dalam perindustrian. Kita mulakan dengan tajuk sifat alloy dan kegunaan. Kita jumpa lagi selepas ni.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.